Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Salam sejahtera semua. Semoga semuanya dalam keadaan sihat ya. Okey, seperti yang dijanjikan, ini adalah part kedua untuk SPMRSM, iaitu percubaan MRSM subjek fizik ya, sambungan bahagian kedua. Hari itu kita berhenti sampai soalan 26. Okey, sampai soalan 26 untuk part 1. So kita akan sambung daripada 30 sampai 50 macam biasa. Ada few questions yang saya skip dengan tujuan supaya video ni tidak terlampau panjang lah. Tapi ini antara soalan-soalan yang kerap kali diuji, jadi awak mesti mahir beberapa soalan yang saya kongsikan hari ni ya. Okey, jom. Soalan 30 shows a phenomenon of interference of water wave. Okey, apa itu fenomena interference? Kita ada dua source yang koheren, masing-masing mengeluarkan gelombangnya yang sendiri. Okey, tetapi koheren sama fasa, sama wavelength. Okey, dan dalam wave itu merambat ke depan, dalam kes ni ke bawah, the crest and the trough of both coming out from the both source are going to overlap. Dua-dua gelombang daripada bahagian puncak dan bahagian lembangan S1 dan S2 akan overlap, maksudnya bertindan antara satu sama lain, berlanggar antara satu sama lain, menghasilkan beberapa kawasan yang dipanggil sebagai node, NOD, node kalau bahasa Inggeris, NODE, dan juga antinode. Okey, ingat balik cikgu awak ajar apa tu node, apa tu antinode. Beberapa kawasan ataupun titik node yang segaris, yang sefasa, yang kita sambungkan menjadi satu garisan, kita akan panggil dia nodal line. Daripada perkataan node tu menjadi perkataan nodal line, garis nodal. Okey, antinode pula titik-titik yang dipanggil antinode yang kemudiannya digariskan, yang berada dalam keadaan sefasa, kita namakan sebagai antinodal line. Sebenarnya antinode ni apa? Kalau nak ingat baliklah, antinode ni kawasan di mana constructive interference berlaku, tempat di mana interference membina berlaku. Okey, node pula adalah kawasan-kawasan di mana destructive interference berlaku. Crest bertemu dengan trough atau trough bertemu dengan crest. So line tu kita sambung-sambung jadilah dia. Okey, cuba kita tengok dalam soalan ni. Kita pick, ni belum jawab soalan saya nak revise saja sikit lah berkenaan dengan tajuk wave ni kan, interference. Cuba saya highlightkan. Kita highlightkan kawasan ataupun garisan nodal dengan antinodal. Okey, dekat mana tu? Alright, macam mana nak kenal nodal dengan antinodal? Kita kena tahu dulu tempat di mana crest bertemu dengan crest atau trough bertemu dengan trough. Cuba kita tengok. Okey, saya ambil bahagian sini ya. Sini yang saya highlight ni adalah crest. Okey, biasanya kita akan highlightkan kawasan crest, biasanya soalan akan buat crest dalam bentuk solid line. Solid line. See? Solid line. Solid line kalau nak buat trough, dia akan buat guna dotted line. Penggubah akan guna dotted line. Unless soalan tu dalam bentuk warna lah, ada warna, maka dia akan guna warna berbeza untuk crest dengan trough. Okey, saya nak pick up satu point je dekat situ, nak tunjuk dekat awak. Okay, look at this point ni. Apakah nama titik di kawasan ini? Tengok, solid line of S1 beroverlap, bertindan dengan solid line S2. So crest bertemu dengan crest dekat kawasan ni. Crest sedang overlap with crest. Apa resultnya? Apabila satu puncak bertemu dengan satu lagi puncak, apa jadi? Katalah ini amplitude dia A, sini amplitude dia juga A. So what happen? Adakah amplitude-nya
membina ke konstruktif? Betul lah. Konstruktif atau amplitude-nya akan menjadi kosong atau berkurang. Jawapannya akan jadi membina, double up. Jadi 2A. So ini dipanggil constructive interference. Okay, seperti saya beritahu tadi, tempat di mana constructive interference berlaku dipanggil antinodal line. Antinodal line. Okay. So garisan-garisan yang menyambungkan beberapa, saya tanda, yang saya tanda merah ni semuanya adalah titik-titik antinodal. Kenapa dia tak respons? Okay. Sini pun antinodal, sini pun antinodal, sini pun antinodal. Macam mana saya tahu? Sini crash dengan crash, ini pun crash dengan crash, sini pun crash dengan crash, so on and so forth. Okay, saya highlightkan satu lagi kat situ supaya saya boleh tunjukkan dekat awak. Itulah yang dinamakan sebagai antinodal line ni, yang saya buat warna hijau ni. This is antinodal line, one of many antinodal line. Maksudnya banyak lah, takkan satu dua crash saja, sebab gelombang ni banyak muka gelombang dia. So this one will be also the antinodal line, this will be also antinodal line, this one also antinodal line, this one also antinodal line. Yang warna hijau tu. Okay, kawasan yang mana antinode dalam keadaan sefasa yang digariskan dalam satu garisan, itu dipanggil antinodal line. Okay, titik yang saya bulatkan merah itu dipanggil titik antinode. Okay, begitulah sebaliknya. Kalau saya nak cerita yang sebaliknya, cuba tengok. Kalau crash bertemu dengan throw, maksudnya throw, kita tak lukis dalam gambar rajah ni, juga tidak melukis the throw. Okay, tak lukis lembangan dia tu, jadi awak tak nampak dengan jelas. Kalau saya cuba lukis, okay, saya cuba lukis kan, in between the two crash will be throw. Sini akan ada throw. Dekat situ biasanya kita buat garis putus-putus, throw. So tempat berlakunya crash dengan throw itu dipanggil kawasan ataupun titik node. Okay, dan saya highlight terus lah. Saya highlight terus kawasan tu warna apa? Purple. Saya highlight satu saja. Contoh purple. Okay. So kawasan yang dibuat dotted line dekat sini, which is eventually di antara two antinodal line, adalah dipanggil sebagai nodal line. Nodal line. Kawasan di mana titik-titik node disambungkan dalam keadaan satu fasa. So result untuk interference of water wave adalah nodal and antinodal line. Nodal and antinodal line. Kalau sound wave, apa result dia? Soft and loud sound. Soft and loud sound. Kalau interference of light wave, awak akan dapat bright and dark fringes. Jalur cerah dan gelap. Okey, 3 tu jenis interference yang mungkin diuji dalam SPM. This is just a reminder ataupun nota sikit lah kan. Nota sikit, takkan nak buat soalan terus je. Okey, so kita pergi kepada kehendak soalan. What is the wavelength of water wave? Kalau soalan mention regarding a wavelength, awak kena tahu dalam fenomena interference, the wavelength is measured by using formula of AX divided by D. A merujuk kepada jarak di antara dua source. Jarak di antara dua source. So we have source 1 and source 2 at the distance of 4 cm. So 4 is your A. Kemudian X is now the distance between two consecutive nodal line or
two consecutive antinodal line. Okay, untuk letakkan dia dalam keadaan simple, X ni adalah jarak di antara antinodal kepada antinodal yang bersebelahan, atau nodal ke nodal yang bersebelahan. Okay, dekat sini selalu trik soalannya X ni. Cuba awak tengok dalam 16 cm ni ada berapa banyak X. Okay, ada berapa banyak X. Saya labelkan, saya padam ni, padam. Okay, rupa-rupanya from here to here is X, here to here will also be X. So dalam 16 cm tadi, in 16 cm you have how many X? You have 2 X's. Okay, so the X value is not 16, it is actually 16 divided by 2. 16 bahagi 2 dapatlah 8 cm. Hati-hati dekat sini, trik soalan biasanya berada di sini. Jarak di antara antinodal ke antinodal yang bersebelahan. Bersebelahan maksudnya sini ke sini, bukan sini ke hujung ni. Not from here to here, but only here. Hijau ke hijau, sebelah sahaja. Okay, bersebelahan. Jangan direct ambil 16, nanti jawapan awak tak dapat yang betul. Okay, so ganti X as 8 divide by D. D is 20 cm. Okay, simple maths. 8 darab 4 bahagi 20, you'll get 1.6 cm. Macam mana saya tahu sentimeter? Sebab all 3 units is in centimeter. Alamak, highlighter warna lain pula. Ok, 4 cm dalam cm, ni pun dalam cm, yang ini pun dalam cm. Hati-hati, kadang-kadang nilai D boleh jadi dalam meter. Kadang-kadang. Ok, saya pernah jumpa D dalam meter. So, apa nak buat kalau D dalam meter? Either awak tukar semua jadi meter, ataupun lagi bijak kalau awak tengok pilihan jawapannya dalam unit apa. Kalau pilihan jawapan dia dalam cm, tukarlah yang meter tadi pergi cm. Okey, kalau pilihan jawapan dia dalam meter, tukar yang sentimeter. Maklumat dalam soalan ni tukar jadi meter, siap-siap. Okey, hati-hati dekat situ. Jangan overconfident. Mentang-mentang formula dia senang, awak overconfident. Okey, nak ganti je. Okey. So be careful, be extra careful. Alright, 31. Which wave pattern shows low loudness? The keyword is low loudness. Okay, you have to know that loudness is controlled by what we call as amplitude. What is the relationship? The greater the amplitude, the louder the sound is. Okay, lagi tinggi amplitude sesuatu wave, maka lagi tinggilah atau lagi kuatlah bunyi tersebut. So soalan state that you have to choose the low one, paling rendah. So kena cari amplitude rendah. Mana satu amplitude rendah? Jawapan will be C. Okay, selain other than loudness, soalan boleh uji awak regarding pitch. Okay, regarding pitch. Kalau awak tengok dalam paper 1 SBP, kalau tak silap saya, yang saya baru kupaskan video-video yang lepas tu, the questions, kalau saya tak silap lah, berkenaan dengan pitch. So MRSM masuk loudness. Okay, SBP masuk pitch. So pitch is controlled by what? Controlled by frequency. What is the relationship? The greater the frequency, the higher the pitch. Macam mana awak nak tahu daripada wave tu frekuensinya tinggi? How do you detect whether the waveform here showing greater frequency? Macam mana nak tahu? Bahasa mudah dia, wave tu dilukis rapat-rapat. Dilukis rapat-rapat. So lagi rapat wave tu, lagi padat wave tu, lagi tinggi frekuensinya.
Dalam A, B, C, D ni yang paling tinggi frekuensi adalah D. Okay, because frequency is time taken for one complete oscillation. One complete oscillation. Nak cerita panjang pun kita tengok kat SBP SBP saya ada cerita macam mana nak tentukan frekuensi tinggi atau rendah. Okay, tapi kan nanti awak tak pergi tengok pula SBP. Saya tunjuk kat awak Saya tunjuk kat awak lah, kesian kat awak. Right, dah tak lama kan SPM. Tengok sini, saya nak kira complete oscillation. 1. Sekejap. Yang ni okay, dia ambil yang ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 complete oscillation. Okay, in a span, katalah saya assume bahawa B dengan D berlaku dalam masa 1 saat. 1 second. From here to here also 1 second. Okay, dalam masa yang sama saya assume. Kalau soalan frekuensi, dia akan bagi masa, the time taken, supaya awak tahu bahawa semua pilihan jawapan tu dikomparekan dalam satu tempoh masa yang sama. Okay, so this is 6 complete oscillation in 1 second. If the question asks you what is the frequency, then your answer will be 6 Hertz. 6 Hertz means 6 complete oscillation in 1 second. 6 bahagi 1 dapat 6. Okay, itu maksud 6 Hertz. Yang kita dalam rumah ni kat sekolah biasa pakai 50 Hertz. Apa maksud 50 Hertz? 50 complete oscillation in 1 second. Okay, so B, saya cuba bandingkan B dulu. B dengan C. Maybe B dengan C ya. B dengan B dengan D. B dengan D. Saya buat warna hijau. Ambil highlighter dulu, silap. Highlighter warna hijau. Okay, jom kita kira berapa D. Confirm lah banyak lagi kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 complete oscillation. And D is a waveform which have a frequency of 18 Hz. 18 Hz. Betul lah, secara ringkasnya kita boleh hafal atau assume bahawa kalau dia lukis rapat-rapat, that may show you the higher frequency waveform. Itu maksud frekuensi ya. Alright. 33. Which diagram shows the correct electric field pattern? Kena tahu dulu, dalam electric field dia ada terminal positif dengan terminal negatif. Terminal positif, electric field akan keluar daripada terminal positif dan masuk dalam terminal negatif. Positif, benda yang baik kita sebar-sebarkan, ilmu dan kisah yang baik jadi teladan kita sebar-sebarkan. Negatif, benda yang buruk kita simpankan. Negatif masuk, kita simpan aib. Okey, aib orang kita jangan cerita, kita jangan sebar-sebarkan, kita simpan, sebab benda tu negatif. So mana yang menepati lukisan ni secara ringkasnya adalah A lah. Keluar daripada terminal positif, masuk dalam terminal negatif. Terminal negatif, electric fieldnya masuk ke dalam terminal tersebut. Okey, ini ringkas saja. Okey. 34. Which circuit shows ataupun used to determine Ohm's law? Apa itu Ohm's law? Apa itu Ohm's law? Ohm's law satu hukum yang akhirnya kita akan plot V lawan I dan kita akan dapat directly proportional. Awak kena tahu, dalam menentukan Ohm's law kita akan gunakan constantan wire, dan constantan wire tersebut mestilah disambungkan dengan voltmeter, bukan bateri dia. So jawapan yang paling tepat adalah D. Ammeter dalam keadaan siri, voltmeter berada dalam keadaan parallel dengan constantan wire. Okey, bukannya voltmeter berada parallel dengan bateri. Buat apa nak kira voltan dekat bateri? Buat apa? Kita nak kira voltan yang cross
across the constant wire. Okay. Alright, ni salah. Ini lagilah salah. Ammeter mana boleh duduk dalam keadaan parallel? Salah. Ini pun salah. Voltmeter mana boleh duduk dalam keadaan series? So, kalau awak tak tahu sangat soalan ni, kalau awak tak tahu sangat, tolonglah tahu bahawa ammeter disambung secara siri. Mana-mana eksperimen, Ohm's law ke, Zoe-Hellermith's law ke, siapa-siapa law ke, ammeter mesti siri, voltmeter mesti parallel. Okay, ingat yang itu, awak boleh cancel out mana jawapan yang salah. Hopefully boleh bagi awak jawapan, even though awak tak tahu pun arrangement dia macam mana. Okay, kita obeys the rule of how to connect ammeter and voltmeter, terus awak akan dapat jawapannya. Okay, insyaAllah awak akan dapat jawapannya lah, hopefully. Okay, 34 is D. 35 Okay, soalan macam ni pun famous. Kalau tengok dalam SBP, lebih kurang sama. Ammeter duduk kat sini, yang SBP check balik. Ammeter duduk di sini, bateri 6 volt. So MRSM keluar macam ni. Ammeter duduk dekat bawah, dan nilai bateri itu adalah 3 volt. Okay, soalan bagi tahu what is the ammeter reading when the switch is closed. Okay, macam mana nak buat, nak cari bacaan ammeter. Ammeter baca apa? Ammeter membaca arus. So sebenarnya awak kena cari arus, dan arus tu bukan arus total. Ingat switch is closed. Okay, kita sambungkan kat sini. Okay, saat switch ditekan, maksudnya switch tu switch on, apa berlaku? Arus akan keluar ikut terminal positif. Ni positif, ni negatif. Ni arus total. Apa maksud arus total? Arus keseluruhan. Setelah mengambil kira resistance yang terlibat yang berada di dalam keadaan parallel ni, maka awak akan dapat arus total. Okay, apa berlaku dekat sini? Arus total terbahagi 2. Ada yang masuk ke dalam 2 ohm, ada yang masuk ke dalam 3 ohm. Okey, saya label kat sini I1, I2. Okey, nilai I1 dengan I2 mungkin awak tak tahu, tapi apa yang awak tahu? Apa yang cikgu awak ajar? Nilai I total is what? Is the summation of I1 plus I2. Nilai I1 dengan nilai I2 tak sama. Sebab saya tengok resistor tak sama, so saya boleh assume bahawa nilai I1 dengan I2 for sure tak sama. Tapi saya tahu kalau dua-dua ni saya tambah, saya dapat balik arus total yang atas tu. Okey, yang ni I dalam keadaan parallel. Itu yang pertama. Lagi kita nak try buktikan betul ke? Adakah betul benda ni? Alright, saya nak padam balik, boleh? Saya nak padam balik sebab saya nak kembali kepada kehendak soalan. Nak balik kepada kehendak soalan. Itu kalau I total. What happen if I am going to ask you about V? V parallel. This is V total. V parallel apa sifat? Apakah sifatnya? Kerana saya nak tahu apakah hubungan 3 volt ni terhadap 2 ohm dan 3 ohm. Kalau awak belajar, V parallel is equals to V1 equals to V2 equals to V3 and so on. Bermaksud nilai voltan dalam keadaan parallel sentiasa sama. Okey, kalau sini 3 volt, bermaksud nilai voltan pada 2 ohm juga 3 volt, nilai voltan pada 3 ohm juga 3 volt. Okey. So untuk awak tahu arus tadi ni yang masuk ke dalam ni, which is I2, macam mana nak buat? Awak ada V, ada R. Pakailah Ohm's law. Boleh pakai Ohm's law dah. V equals to I R. Okey, awak nak cari I, maka V bahagi dengan R. Okey, V nya adalah 3, R nya adalah 3. Dapatlah 1 ampere. Itu jawapan untuk
35. Just to prove that IT equals to I1 plus I2, awak kena cari dulu I1. Berapa I1? I1 is 3 bahagi 2, 1.5. Okay, I1 1.5 ampere. Berapakah arus total? Arus total adalah 2.5. Okey. Yang ni awak boleh buat sendiri. Kalau awak nak tahu betul ke arus total sama dengan 2.5. Macam mana dapat 2.5 ni? 1.5 tambah 1. Okey, macam mana awak nak dapat 2.5 ni? Ni awak buat sendiri. Kalau dapat, tulis kat ruangan komen. Nombor 35 saya dapat. Tulis kat komen. Okey. Cuba awak cari nilai total resistance. Macam mana nak cari total resistance? Kalau dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan macam ni. Dalam keadaan parallel, apakah total resistance-nya? Awak buat 1/2 tambah 1/3. Buat macam ni. 1/2 tambah 1/3. Okey, selesaikan. Dapatkan R dia. Okey, bila dah dapat R dia, awak akan bahagikan 3 dengan R ni. InsyaAllah awak akan dapat 2.5. Itu adalah arus total. Okey, itu adalah arus total. Alright. Seterusnya 36. Voltage current graph. Okey, kalau V lawan I tadi, Ohm's law, awak dapat a directly proportional graph. Itu adalah Ohm's law. Kalau macam ni graph dia, negative graph, ini adalah graph untuk EMF dan internal resistance. Kena ingat. So soalan tanya, apakah value EMF? Okey, untuk graf V lawan I, pintasan. Okey, pintasan pada paksi Y merujuk kepada nilai EMF. Dan nilai gradient adalah nilai internal resistance. Awak kena tahu ni, dua maklumat ni. So, untuk selesaikan soalan ni, carilah pintasan. Letak pembaris awak tu, garis sampai memintas. Awak akan dapat pada 3 volt. Okey, simple macam tu saja. 39. Current carrying conductor berada di antara dua poles. Dengan kata lain, current tersebut berada di dalam medan magnet. So, apa berlaku? Dia mengalami daya. Nak pakai hukum apa? Kalau ada current, conventional current yang datang dari bateri, maka kita guna tangan kiri. Okey, current menjauhi awak. Awak tengok skrin ni ataupun soalan ni. Current tu mendekati awak, towards you. Awak anggap awak berada dekat kawasan diagram 29 tu. Okey, current datang ke awak. Kemudian south ada di sebelah kanan. So, current datang ke arah saya, south ke arah kanan. Saya akan pusing south ke kanan tanpa mengubah current saya yang sudah saya predetermine tadi. Saya pusing. Okey, current masih lagi ke arah saya. Kanan sudah jadi south, maka ibu jari saya menunjukkan arah atas, menunjukkan konduktor tersebut tertolak ke atas. Okey, 39A menggunakan Fleming's left hand rule. Okey, 41. Ada satu bar magnet ditolak ke dalam solenoid. Okey, ini adalah Lenz law. Macam mana nak apply Lenz law? Okey, Lenz law bagi tahu kalau kita cuba approachkan a north pole masuk ke dalam solenoid, maka this solenoid will also produce a north pole, because north and north pole are going to repel each other. Maksudnya, kalau kita cuba masukkan magnet ke dalam solenoid, the solenoid tak nak bagi magnet tu masuk. It will oppose. Dia akan lawan supaya magnet tu tak dapat masuk. Tapi magnet dapat masuk tak? Dapat. Magnet dapat je masuk. Cuma dia menghasilkan north pole so that it will repel another north pole. Dia tak nak bagi. Kalau kita cuba tarik keluar, dia tak nak bagi keluar pula. Dia akan buat. Kalau kita cuba tarik keluar north, dia akan hasilkan south. Supaya north dengan south akan tarik, dia tak nak bagi keluar.
Itu lain soalan. Awak boleh check cara ni dengan melihat soalan lain-lain. Ini Lens Law. Saya pasti cikgu awak dah ajar dah. Okay, saya tunjukkan untuk masukkan saja. So sekali lagi, bila kita cuba masukkan a north pole of a permanent magnet into solenoid, the solenoid produce another north pole. So this side will be south. Okay, gunakan right hand grip rule sebab awak nak menentukan arus di dalam solenoid supaya awak tahu dekat mana ataupun arah deflection galvanometer ni. Okay, so north kanan, south kiri. Macam mana nak apply? Caranya adalah dengan meletakkan ibu jari pada arah north. Saya berdepan dengan komputer saya, so saya akan buat macam ni. Okay, so north berada di kanan, so ibu jari saya ke kanan. Saya cuba genggam. Tengok, saya cuba genggam. Syaratnya adalah nampak kuku awak tu. Mesti awak berdepan dengan kuku. Ini genggam juga. Okay, tak tahu, mungkin awak buat macam ni ke? Salah, awak tak nampak kuku macam ni salah. Sebab kuku tidak berdepan dengan awak. Kuku penting kerana aplikasi dia ni perlu awak berdepan dengan kuku, baru betul arah pegangan awak tu, grip awak tu. So saya menggenggam ke bawah. Nampak? Ibu jari ke kanan, north, menggenggam ke bawah. Apa maksud dia? Semua arus yang mengalir di dalam solenoid arahnya bawah, 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 bawah. Tengok sebelah kanan sekali, terus ke bawah, terus ke kiri, dan deflect ke kiri. Galvanometer deflect to the left. Apa fungsi galvanometer? To show the direction of induced current. So kalau induced current tu daripada kanan ke kiri, the galvanometer's pointer will deflect to the left, ke kiri, as if, seperti, seakan-akan current itu tolak dia. Dia deflect. Seakan-akan current tu tolak dia. Kalau datang dari kanan ke kiri, maka dia deflect ke kanan, seolah-olah menolak ke kanan. Okay, alright, saya stop sekejap dekat sini. Okay, saya stop kat sini sekejap ya. Saya nak uruskan satu benda. Okay, awak tunggu sekejap. Sekejap.